Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar-pelajar sekalian? Jangan lupa jaga diri masing-masing. Jaga jarak kita, jaga kebersihan kita, jaga kita. Okey, tadi kita tengok apa? Nuria backpacker, dia telah merantau beberapa buah negara di dunia ini. Dia pergi musim sejuk, musim panas, musim bunga, semua dia pergi. Tengok seronoknya dia pergi kan. Jadi kalau sebenarnya kita nak cerita tentang apa ni? Ya, kita nak belajar tentang adab bermusafir. Okey. Apa maksud bermusafir? Musafir itu dari segi bahasa bermaksud keluar. Okey. Dari sudut istilah bermaksud seseorang yang keluar dari kawasan dia bermukim menuju ke sesuatu destinasi yang melebihi 2 marhalah, maka itu namanya bermusafir. Cakap betul bang ni. Okey. Di situ kita tengok. Okey. Jadi Islam amat menggalakkan penganut-penganutnya untuk bermusafir, sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 20 di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul siru fil ardi, menggembaralah kamu di muka bumi, fanziru kaifa bada'al khalq. Okey. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menciptakan ciptaan-ciptaan makhluknya. Dua ayat yang menggalakkan kita untuk bermusafir. Dengan bermusafir kita akan tengok berbagai keindahan ciptaan Allah Ta'ala. Okey. Jadi apa hukum bermusafir ini? Yang pertama, kita tengok. Dia cakap apa? Wajib bermusafir untuk menunaikan kewajiban yang telah ditentukan oleh syarak apabila cukup syaratnya. Seperti apa? Seperti menunaikan haji di Mekah. Maka hukumnya wajib. Bila cukup je syarat, pergi. Cukup je. Tak berkemampuan. Kita ada berkemampuan, wang ringgit cukup. Ada masa untuk pergi cukup. Sihat tu berbadan cukup. Maka pergilah menunaikan haji bila cukup-cukup syaratnya. Okey. Hukum yang kedua, tengok terbang ni. Dia apa? Hukumnya yang kedua itu sunat. Sunat bila mana kita pergi ke Masjidil Haram untuk menunaikan umrah kan. Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, ataupun kita pergi menziarahi sanak saudara kita di luar negara ke dekat negeri-negeri lain ke di Malaysia ini, keluar je 2 marhalah. Maka kita telah bermusafir. Okey, yang ketiganya apa hukumnya? Okey, harus kita bermusafir untuk perkara-perkara yang diharuskan oleh syariat Islam. Seperti mana? Kita bermusafir untuk pergi berniaga, ada urusan perniagaan. Kita bermusafir kerana ada pertandingan kan? Sukan, pertandingan softball. Okey, pertandingan badminton, kan? Ping-pong, bowling. Okey, maka hukumnya harus Islam benarkan kita pergi. Dan yang seterusnya, hukumnya iaitu kita tengok apa? Haram. Haram pergi bermusafir
di tempat-tempat yang telah diharamkan ataupun aktiviti yang haram. Kita untuk bermusafir. Seperti apa? Kita pergi untuk menonton konsert-konsert yang dia, konsert-konsert ataupun pergi ke satu tempat untuk aktiviti-aktiviti pemujaan, maka haram hukumnya dalam Islam. Okay, seterusnya apa? Makruh. Kata bang ni, tengok. Makruh dia cakap ke situ, iaitu bila mana kita bermusafir untuk melakukan perkara yang sia-sia, tak tahu apa tujuan. Pergi sana. Nak buat apa kat sini sebenarnya? Pergi jalan-jalan. Nak buat apa kat sini? Tak tahu apa tujuan, maka hukumnya makruh. Makruh dalam Islam, makruh. Okey. Jadi dah mulai sekarang boleh lah. Anak ni kata kita nak bermusafir kat mana ni? Nak pergi mana ni? Tapi dalam kemanapun dia dah clear dulu COVID-19 ni, baru kita pergi bermusafir. Okay, kita doa dah sama-sama agar COVID-19 ini ditarik balik oleh Allah Ta'ala, kan? Agar senang untuk kita bermusafir selepas ini. Okey. Alhamdulillah, hari yang kutunggu akhirnya tiba. Dapat juga pergi travel. Lihat sini bina kerajaan Islam. Kajian, ubat-ubatan semua beres, cukup semuanya. Lihat, cukup dah. Nanti ikut. Ikut saya, jangan nak pergi ke mana-mana ni, ikut. Follow me, okay? Okay. Alhamdulillah kita tengok Nuria backpacker dengan Najiha. Mereka nak pergi ke Spain, ke Spanyol. Apa tujuannya pergi? Dia nak pergi melihat peninggalan seni bina kerajaan Umayyah dekat Spanyol kat situ. Okey, kita tengok situ tujuan dia nak pergi tu baik. Niat nak pergi ke mana-mana dengan niat yang baik. Okey, yang kedua dia memastikan bahawa barang-barang keperluan dia mencukupi. Pastikan baju dia, ubat-ubatan dia mencukupi, duit dan sebagainya. Okey, yang ketiga, bila mana pergi lebih daripada 3 orang, maka hendaklah lantik ketua. Ketua ini bertanggungjawab untuk memberi arahan dan sebagainya. Maka taklah berlaku salah faham, pertelingkahan antara adik-adik kumpulan yang pergi travel tersebut. Okay, yang keempat, memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala agar perjalanan kita berjalan dengan lancar. Okey, dan apa juga kita tengok situ tadi, diucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang ditinggalkan. Ucapkanlah selamat tinggal. Okey, baca doa perjalanan. Bila mana dah sampai ke tersebut, dia tengok jam, dia memastikan mereka pergi menunaikan solat. Okey. Seterusnya memperbanyakkan doa ketika dalam travel, ketika dalam kita bermusafir, agar kita menjaga alam sekitar. Okey, hormat dengan budaya orang tempatan. Okey, kita dengar tadi Nuria cakap apa? Dalam bermusafir ni kita ada rukhsah bermusafir yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang bermusafir. Yang pertamanya menunaikan
solat secara qasar, menunaikan solat jamak, dan juga boleh berbuka puasa. Okey. Jadi kita tengok siapa pergi musafir ni, banyak kelebihan kan. Dapat tengok keindahan alam yang cantik. Dan bestnya juga kita pergi musafir ni, doa kita dimakbulkan. 3 jenis orang Allah makbulkan doanya. Yang pertama doa orang yang dizalimi. Yang keduanya doa orang yang bermusafir. Dan yang ketiga doa ibu bapa kepada anaknya. Tak dijawab, Allah makbulkan. 3 jenis doa ni. Dengan bermusafir juga kita akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kita lihat keindahan alam ciptaan Allah itu mendatangkan perasaan kagum kita tentang kehebatan, kekuasaan Allah Ta'ala. Dan ini mendatangkan perasaan betapa dhaifnya kita, betapa kecilnya kita ini banding dengan kekuasaan Allah Ta'ala kan. Dengan bermusafir juga boleh mendidik sifat sabar kita. Bagaimana sabarnya kita dalam kenderaan. Kita sebut yang itu mengambil masa yang lama. Sabar. Sabar. Nak pergi satu tempat, kita pergi ke mana-mana, kita menghadapi cobaan dan dogaan, kita kena sabar. Maka ini mendidik kita menjadi sifat sabar. Okey. Di samping mendidik kita menjadi orang bersyukur, kita pergi, alhamdulillah kita duduk di negara kita ini lebih aman banding dengan contohnya negara-negara lain yang mungkin berlaku pertelingkahan. Negara-negara luar kan nak cari nasi pun payahan. Di situlah baru kita merasai nikmatnya nasi. Okey. Di samping itu, bestnya kita pergi bermusafir ni juga kita dapat mempelajari budaya-budaya masyarakat lain. Kalau kita pergi contohnya dari negeri Perak ni, kita pergi ke Sarawak contohnya, kita tengok budaya-budaya orang Sarawak dengan negeri Perak ini agak berbeza kan. Situ kita tengok budaya-budaya bagaimana kalau kat Sarawak menyambut hari raya tu sungguh meriah pada mereka, dengan kek lapis yang bersusun-susun kan. Berbagai-bagai jenis kek tu sedap-sedap. Budaya itu budaya. Kita belajar budaya mereka. Okay. Tengok. Itulah kelebihan orang bermusafir. Sekarang kita nak tengok pula apakah hikmah kalau kita ikut adab-adab bermusafir tadi kan. Adab-adab yang telah dilakukan oleh Nuria Backpacker dengan Najihah tadi. Dia berdoa kan kepada Allah Ta'ala. Jadi hikmahnya apa? Perjalanan tadi diberkati oleh Allah. Okey. Kita tengok hikmah yang kedua. Memberi ketenangan hati. Dah kita berdoa ni kita rasa lega sebab kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Di samping itu, bila kita berjalan tengok kehebatan alam sekitar ni kan. Cantiknya terjun, cantiknya salji turun. Saya tak pernah jumpa salji, kita jumpa salji. Kita rasa bahagia pula jumpa salji kan. Maka ia memberi ketenangan jiwa kita, kegembiraan kita. Hikmah yang ketiga. Okey. Mendidik kita lebih berdisiplin. Kita pergi bermusafir, kita pergi travel dan sebagainya, kita hendaklah ikut peraturan-peraturan di negara-negara orang kan. Kalau kita tengok di Jepun umpamanya, tak ada pun tong sampah. Kita tengok sampah di mana? Dalam poket mereka simpan. Kalau mereka ni di mana mereka buang? Kat rumah mereka buang sampah rumah. Kita kena follow lah rule mereka, ikut. Nak cari tong sampah memang tak ada. Jadi lepas kita makan, simpan.
masuk dalam plastik, masuk dalam beg kita. Di rumah nanti kita buang sampah. Okay. Kalau kat negara Eropah sana, mereka tandas mereka jenis tandas kering, air tak, mereka tak guna air. Jadi kita naklah beristinja menggunakan tisu, mereka beristinja menggunakan tisu. Kita pula yang tak biasa sangat nak guna tisu ni, kita akan guna air. Kebanyakan rakyat Malaysia kalau sampai ke sana, botol air mineral itu adalah amat penting. Sebab apa? Sebab kita tak biasa sangat nak guna tisu. Jadi bila mana kita menggunakan air tersebut, pastikan selepas kita membuang air kecil ataupun yang besar tersebut, pastikan tandas-tandas yang berada dikeringkan. Kita kena jaga budaya hormat dengan rule mereka. Jadi kita follow, nak guna air tak masalah, tapi pastikan bekas kita guna itu dibersihkan, tak ada pun air dikeringkan. Okey. Tengok, kan ni mendidik kita menjadi lebih berdisiplin. Samping dengan kita mengikuti adat bermusafir ini, maka perjalanan kita menjadi lancar. Kita lantik ketua tu tadi, ketua cakap okey kita jalan lurus, maka kita follow kata kita jalan lurus. Kita jalan belok kiri, kita belok kiri. Tengok, jadi perjalanan berjalan lancar di situ. Okey. Jadi belajar sekalian, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Jadi jangan lupa jawab kuis adab bermusafir. Okey. Ni tekan link ini nanti. Okey. Ataupun type link ni nanti untuk jawab. Kita nilai diri kita sejauh mana kita faham tentang tajuk adab musafir ini. Link quizzes ni ya. Jangan lupa jawab link quizzes ini. Okey, sampai di sini saja kita belajar adab bermusafir. Jangan lupa pergi ke mana-mana. Jaga adab-adab bermusafir. Jumpa Ustazah lagi di hari dan waktu yang sama.